Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok macam mana kita nak buat kita punya apps menggunakan database yang sedia ada dalam Glide. Sebelum ni kita guna Google Sheet. Okay, jadi kita akan pergi ke new project. Okay, jadi kita akan buat lah. Okay, jadi untuk kali ini kita akan buat, anda mempunyai sebuah kedai makan ataupun restoran ataupun kafe. Contohnya saya buat satu kafe. Okay, saya nak letakkan makanan-makanan saya dekat kafe ni. Jadi bila orang pergi ke kafe saya, dia scan ataupun dia buka saja web, dia akan tengok apa menu-menu yang ada. Jadi saya akan guna Glide Apps. Saya akan continue. Saya akan pakai Glide Table yang dah ada kat sini. Sebelum ni kita guna Google Sheet, sekarang ni kita guna Glide Table. Createkan apps. Okay, bila dah keluar, dia akan keluar sebagai default yang ni, favorite thing ni. Okay, nanti kita akan ubah sekejap lagi. Okay, seterusnya di sini dia akan bagi dalam bentuk iPhone. Okay, kalau kita nak ubah, klik saja kat sini, ubahlah. Kalau kita nak buat Android, ubah kepada Android. Okay, kalau default macam ni lah. Okay, saya buat sebagai default saja. Okay, jadi kita nak tambah database yang baru, kita tak nak guna yang ni. Okay, kita boleh tutup ni. Ini kita kalau kita tak nak, dekat tab ni kita boleh tutup yang ni. Okey, jadi yang kita nak tambah di sini adalah kita nak buat, anda sebagai sebuah pemilik kafe ataupun restoran, kita nak letakkan kita punya menu kat sini supaya bila pengguna masuk, kita nak kurangkan penggunaan kertas. Jadi bila pengguna masuk, dia cuma scan saja di atas meja dan dia akan keluarkan menu. Okey, jadi kita akan pergi ke table kat sini. Okey, di sini table yang dah sedia ada kat sini. Okey, kita akan buat table yang baru. Plus saja kat sini, plus new empty table. Kita akan ambil table. Okay, seterusnya dia bagi default dah kat sini. Okay, jadi kita akan tukar design ni kepada, yang pertama kita nak tukar yang ni, name ni. Okay, nak tukar dia, klik kanan, klik, ambil. Bila kita klik kat sini, dia jadi macam ni, kita boleh ubah nama dia. Okay, contohnya saya nak bagi nama menu makanan. Okay, saya dah dapat satu. Okay, di sini kita akan ubah kat sini. Menu makanan ni saya akan ubah kepada nama yang pertama, nama. Jadi kita akan boleh rename yang ni. Pergi dekat edit. Okay, ini adalah nama makanan. Dan seterusnya harga dia. Kita boleh klik kat sini, edit. Harga. Okay, kalau nak tukar tag boleh tukar kat sini. Yang ni kita biarkan dulu. Okay, setelah tu lepas harga kita akan ada dia punya gambar makanan tu. Okay, jadi kita klik kat sini, kita boleh buang yang ni. Kalau kita tak perlu, delete sahaja. Yang ni pun delete sahaja. Owner ni delete. Okay, kita nak tambah baru, kita akan guna tanda plus kat ujung ni. Ada plus kat sini. Okay, sekarang ni kita ada nama, harga dan kita nak letak gambar. Okay, kita plus sahaja kat sini. Ini adalah gambar. Okay, gambar ni adalah berbentuk picture. Jadi kita klik kat sini, kita akan ambil basic column ni. Kat basic column ada image. Klik saja image, done. Jadi kita ada nama, harga dengan gambar. Okay, sekarang ni kita nak letakkan kita punya nama, harga dengan gambar ni. Okay, yang pertama sekali kalau nak cari gambar, boleh klik kat sini, double klik. Double klik kat sini, dia akan keluar sama ada upload. Upload tu kita ambil daripada yang kita dah install lah, ataupun yang kita dah download. Contoh yang dah download kita boleh masuk. Ataupun daripada URL, kita boleh paste URL kat sini. Ataupun stock image. Stock image tu dia dah ada. Contohnya saya nak ambil wafer. Contoh ada tak? Contoh saya dah dapat satu. Contoh yang ni. Saya nak jadikan yang ni. Dan saya bagikan nama makanan dia. Okay, harga dia. Okay, kita dah dapat yang pertama. Untuk yang kedua, kita tambah saja new role. Okay, boleh cari dulu nama. Contohnya saya nak ambil daripada URL. Jadi saya buka URL baru. Contohnya gambar
atau biskut. Tengok dalam image. Okey, contohnya saya nak ambil gambar biskut mana yang sedap-sedap sikit. Okey, contoh biskut ni lah. Gambar biskut ni kita cuba copy daripada sini, tak jadi tak? Copy gambar ni. Pergi dekat sini, cuba kita masukkan. Boleh tak? Ada, kita tunggu sekejap. Kalau tak ada, kita kena download lah. Dia tulis image not found. Jadi kita kena download dulu gambar ni. Klik kanan, save image as. Letaklah dekat desktop dulu, save. Okey, jadi kita pergi kat sini balik. Kita boleh file biskut tadi. Dia akan upload masuk. Okey, bila dah masuk dia akan keluar kat sini. Okey, kita boleh bagilah harga dia. Okey, jadi kita akan tambah lagi. Okey, boleh cari dulu gambar. Saya cari dalam stock image lah. Senang nak tengok, memang dah ada dekat sini. Okey, contoh dumpling. Nak senang cari gambar dulu, baru awak letakkan harga. Okey, contoh dah dapat. Jadi awak cuba isi sekurang-kurangnya 5. Jadi kita boleh tambah lagi. Bila kita buat banyak, dia akan jadi cantik lah kat sini. Contohnya tambah yang lain lagi. Contoh saya ambil kek. Kok ada tak? Mungkin ada air. Saya nak letak air kat sini. Yang ni cantik sikit. Okay, contoh tambah lagi. Saya buat 5 supaya nanti boleh nampak lagi. Stock image saya ambil sebagai kek. Tak ada kek apa. Dia banyak sikit ni kat sini. Okay, contoh saya ambil kek ni. Okey, kita dah dapat dah. Okay, kita dah ada nama, harga dengan makanan. Okey, sekarang ni kita nak letak ke dalam kita punya phone. Kita akan klik kat sini, dekat phone ni. Okey, sekarang ni kita punya data kita adalah yang ni, favorite thing ni. Kita akan tukar kepada source ni. Kita akan tukar kepada menu makanan. Kita dah dapatlah kat sini. Okey, nama betul favorite thing ni kita akan tukar kepada menu. Jadi kita boleh dapatlah kat sini. Okey, jadi bila dia klik kat sini, dia boleh dapat harga. Kat sini secara detail. Yang ni kita boleh tambah sebagai detail. Bila klik kat sini, kita boleh tambah detail. Kita boleh edit kat sini, edit list. Okey, dekat detail ni kita boleh tambah apa? Apa yang kita nak tambah kat sini? Dekat detail ni. Bila kita nak tambah, tak payah tambah pun tak apa. Okey, kita akan buat list. Boleh bentuk list macam ni. Boleh bentuk kalender tak perlu sebab dia tidak melibatkan kalender. Map pun tak perlu. Checklist kita boleh gunalah untuk checklist. Card bentuk card macam ni. Swipe, kita boleh swipe macam ni. Ataupun detail. Kita boleh tengok dalam bentuk detail. Okay, jadi biasanya kita guna yang ni lah. Jadi boleh tengok sama ada time macam ni. Jadi bila pengguna boleh tengok, okay, ni makanan ni, ataupun kita boleh tambah satu lagi kod makanan, kod. Contohnya kalau awak pergi ke kedai, biasanya dia akan bagi kertas kat situ dengan kod kan. Jadi kita boleh tambah kod kat sini. Jadi untuk edit kita punya data, kita pergi balik kat sini. Okay, yang ni kalau tak perlu kita boleh delete row ni. Ataupun kita boleh tambah yang saja menu baru kat sini.
Dan kita boleh tambah lagi satu lagi kat sini sebagai kod. Dan contohnya kod dia ni 101 10 103 104 105 106. Contohlah kita nak tambah yang ni, saya tambah satu lagi image. Yang ni mungkin ambil kit lagi. Tak, biasanya kalau bahasa Melayu dia tak berapa nak keluar sangat. Jadi kita kena guna bahasa Inggeris. Sebab kebanyakan gambar diisi oleh menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kita boleh tambah lagi. Contohnya kita tambah yang ni lah, cupcake. Contoh kod ni. Okey, jadi bila kita tengok balik dekat sini, dekat phone kita, dia akan keluar lah. Ada kek, ada air. Jadi bila dia klik kat sini, ke sini biarkan. Yang ni kalau kita guna bentuk macam ni. Kalau guna bentuk macam ni, dia akan keluar macam ni. Okey, sekarang ni kita dah dapat lah satu bentuk untuk menu kita. Jadi kita boleh publishkan dia. Okey, untuk publish, kat sini kita ada logo ni, hexagon ni. Bila kita klik saja, dia ada appearance. Kita boleh ubah warna ikut kita punya kesesuaian dia, sesuai kita nak warna apa. Info. Okey, yang ni kita boleh ubah. Dan kalau nak guna muka sendiri pun boleh. Klik kat sini. Ni contoh yang dah ada. Contohnya saya ambil guna yang flag ni ke. Ada lah Malaysia punya. Kita tengok ada. Ditukar macam ni. Kita boleh tukar nama app ni. Nama app ni akan keluar bila kita install nanti. Hotel boleh tukar lah nama kita. Okey, contohnya kita boleh tukar. Yang ni tak payah. Privacy ni kita akan jadikan dia public. Okey, bila kita dah siap sebagai public, kita akan publishkan dia. Okey, jadi bila kita publish, bila kita guna public, bila publish, semua orang boleh nampak lah. Yang lain tak perlu. Yang lain ni tak perlu. Template semua ni tak payah. Yang ni sahaja. Dan kita tekan publish. Okey, bila publish app. Okey, siapa-siapa yang ada phone boleh scan yang ni. Nanti kita akan tengok dia akan keluar dalam kita punya phone bentuk ni. Okey, ataupun kita boleh copy yang ni. Okey, yang copy ni boleh bagi kat saya lah. Copy ni. Ataupun kalau kita cuba tukar nama. Tak ada tak? Kalau ada kita boleh guna lah. Kalau ada macam ni kita boleh guna, kita boleh ubah. Copy, contoh saya copy. Okey, kita buat tab yang baru. Cuba saya paste kat sini. Okey, yang ni dia berdasarkan kita punya internet lah. Kalau laju lah kita punya ni. Okey, bentuk dia keluar macam ni lah. Okey, kalau dalam phone pun bentuk dia macam ni. Dia akan keluar menu. Jadi bila kita scan yang ni, kita bagi kod yang ni dekat bila awak print, letak dekat table ataupun dekat meja. Jadi bila pengguna datang kat awak punya restoran ataupun kedai, dia scan ni, dia akan tengok menu. Dia akan tengok. Jadi dia boleh tengoklah kat sini. Jadi lebih memudahkan untuk kita. Dan kat sini disebabkan kat sini tak masuk lagi kita punya ni, macam mana kita nak masukkan balik kita punya kod tadi tu. Tadi tak masuk kod, jadi kita boleh edit balik. Dekat list ni kita boleh edit list, kita nak tambah lagi caption, kita nak tambah kepada kod. Adalah kod. Tadi kita baru tambah baru kan. Jadi title, detail, caption kita ambil ni. Okey, jadi akan adalah kod kat sini. Jadi bila pengguna mari kat kedai awak, dia akan dapatlah tiles. Kalau bentuk macam ni, kita kena edit balik list. Kita nak tambah lagi apa. Okay, dia ada detail dia. Kalau kita nak bubuh detail, bila klik kat sini dia ada detail. Okay, dekat detail ni kita nak tambah apa.
Okay, kita boleh tukar kepada screen kat sini, detail dia, title detail. Okay, jadi bila klik kat sini dia akan keluarlah detail kat sini. Tulisan yang ni, detail ni. Okay, biasanya kita boleh guna list, guna title, tiles, checklist. Sama bila tak ada yang baru, kita boleh tambah je dekat detail ni, harga ataupun ni sebagai kod pun boleh. Kita boleh tambah kat sini. Kita pulang pada kita. Okay, kita guna yang ni lah, tak payah tukar list. Okay, jadi kita dah ada dapat kat sini lah. Okay, jadi pengguna boleh nampak lah kat sini, satu nama, gambar dia dengan kod. Kita kalau guna tile kat sini, tile kat sini dia tak boleh banyak, kita boleh edit kat sini. Dia cuma boleh ada nama makanan dengan harga. Kita tak boleh tambah dengan banyak kat sini. Dia tak ada penambahan kat sini. Okay, jadi boleh cuba buat. Yang perlu ada adalah yang penting adalah nama, gambar dengan harga. Kod tu tak apa, boleh isi kemudian, ataupun tak ada isi pun tak apa, yang kod tu. Okay, itu saja boleh mencuba